Okey, lagi sekali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sesiapa boleh respon? Boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam cikgu. Okey, boleh dengar ya. Alright. Okey, insyaAllah. Baik, kita akan mula pagi ni insyaAllah. Pertama sekali, saya nak maklumkan kelas kita sepatutnya kita bergabung 102 dan 106. Tetapi yang terkini ni, saya tak lagi mengajar kelas 102. RBT saya tak mengajar lagi RBT kelas 102. Oleh itu kelas 102 dia dah ada kelas dia sendiri bersama Cikgu Farah Syafiqah. Okey. Jadi saya rasa dekat sini kita hanyalah 106 sahajalah. Okey. Jadi pelajar kelas 102 sepatutnya dia dah tak masuk sini lah. Dia akan terus kepada kelas dia sendirilah di sana bersama Cikgu Farah. Okey, baik. Kita yang mana ada di sini kita akan teruskan hari ini insya-Allah tajuk yang baru. Okey. Sebelum kita bermula pada hari ini, kita nak lihat dulu semakan tugasan yang lalu. Ada beberapa orang rakan-rakan kita dia dah hantar tugasan. Kita lihat dulu sebentar ya. Okey, ni beberapa orang kawan sebab kelas kita minggu lalu masih lagi bergabung dengan 102. So ni ada tugasan 102 jugalah. Ni 102 punya tugasan. Okey, ni Fakrul Razi punya tugasan 106. Saya rasa Fakrul Razi dia tertinggal ambil gambar kot. Saya nampak macam dia dah siap sebelah tu tapi dia mungkin tersalah ambil gambar. Tertinggal sekeping lagi gambar iaitu soalan 1 2 3. Tapi tak mengapalah, yang mana yang dah hantar ni saya dah buat, saya makan. Baik. Kemudian kita ada tugasan seterusnya 106 Syamini. Syamini tak nampak lagi Syamini pagi ni dalam kelas kita. Mungkin ada urusan lain, tak apa. Lagi yang dah hantar Putri Nur Amira juga dah hantar. Okey, cantik, kemas. Irfan dah hantar. Irfan ada kan? Fakrul Razi ada, Irfan ada. Okey. Irfan punya tugasan baik. Kemudian Siti Nur Atika juga dah hantar. Baik. Seterusnya Muhammad Nur Rifki Aiman dah hantar tugasan. Lagi ini 102 Muhammad Nur Faiz. Siti Nur Farzana juga dari kelas kita 106. Okey. Seterusnya Nur Atirah. Okey, juga daripada 106 kelas kita. Itu antara kawan-kawan kelas kita yang dah hantar tugasan. Tahniah, terima kasih semuanya saya dah buat semakan. Cuma yang tadi Fakrul Razi tadi boleh, saya rasa saya nampak macam dah hantar kan. Dekat muka surat sebelah tu saya nampak sikit-sikit lah. Mungkin dia salah send gambar. Tak apa, tak mengapalah. Nanti bila datang ke sekolah untuk sesi bersemuka nanti saya akan lihat. Okey, tak ada masalah itu. Okey, tahniah lagi sekali. Terima kasih kawan-kawan yang dah hantar ya. Baik. Kita nak terus pergi lihat tajuk kita pada hari ini. Okey. Jadi sebelum kita bermula, saya harap kamu ada buku tulis dengan kamu. Kita nak tengok dulu bahagian indeks. Kita nak isi dulu bahagian indeks kita. Okey. Mana ada buku tulis dengan kamu, boleh isi dengan saya sama-sama lah. Okey, saya dah isi dah tadi, baru je saya buat ini. Okey, bahagian indeks saya. Kelas kita adalah bilangan kelima. Minggu ini adalah minggu ke-7. Tarikh kita 4 Mac. Okey. Hari ini insyaAllah kita cover 2 subtopik sekaligus, iaitu 1.1.4 aplikasi prinsip reka bentuk dan juga 1.1.5 membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey. Jadi tu tolong isi dulu bahagian indeks ni, penting supaya senang kita nak semak kita dah tajuk semasa kita di mana kita Okey, itu bahagian indeks. Saya harap kamu boleh isi tu. Baik, kita terus saja pergi kepada tajuk kita hari ini. InsyaAllah kita bukan panjang-panjang sangatlah hari ini, tajuk kita ringkas saja. Okey. Baik, sekejap saya admit
kawan kita request baru masuk. Okey, selamat datang kawan yang baru masuk. Kita baru sahaja selesai buat semakan tugasan minggu lalu tadi. Okey. Saya masih admit lagi, kawan-kawan lain masuk. Okey, lagi sekali selamat datang kawan-kawan yang baru masuk. Kita baru sahaja selesai lihat tugasan minggu yang lalu. Okey. Sekarang ini kita nak mulakan tajuk kita. Kita pun dah isi bahagian indeks tadi. Tajuk kita hari ini adalah dua topik, dua subtopik sekali jalan. 1.1.4 iaitu aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Kemudian subtopik yang kedua 1.1.5 membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey. Jadi dua tajuk ini kita dah pelajari, kita dah buat note pun, iaitu berkaitan dengan prinsip reka bentuk yang ada 7 itu dan juga elemen reka bentuk pun ada 7 juga. Okey. Jadi kedua-dua ini kita dah pelajari. Sekarang ini kita nak lihat bagaimanakah kita nak menggunakan prinsip dan elemen reka bentuk ini di dalam mereka bentuk sesuatu produk ataupun projek. Okey, kita nak lihat itu. Jadi saya sharekan sedikit. Kalau kamu terlupa apa itu prinsip dan elemen reka bentuk, kita lihat balik di sini sekejap. Ini saya hanya tunjuk sahaja kepada kamu. Okey, ini dia prinsip reka bentuk. Kalau kamu ingat balik yang kita dah pernah buat, kita dah buat nota pun dalam buku kita, iaitu kita ada keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Ini minggu lalu punya. Okey, iaitu prinsip reka bentuk. Kemudian kita ada lagi satu yang kita dah pelajari lebih awal sebelum ini, iaitu elemen reka bentuk. Ini dia. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. Ada 7 juga. 7 elemen dan juga ada 7 prinsip. Sekarang ini kita nak gunakan 7 elemen reka bentuk ini dan juga 7 prinsip tadi di dalam rekaan kita. Apabila kita nak mereka sesuatu produk ataupun sesuatu benda, kita nak reka, kita nak try gunakan elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk di dalam rekaan kita. So, minggu ni tugasannya hanya ada satu. Saya tak ada dah tulis-tulis, salin soalan, note, tak ada minggu ni. Minggu ni kita nak buat projek bersama-sama. Seperti yang saya maklumkan minggu lepas. Itu sebab saya minta kamu ready kan minggu ni pensel untuk kita buat lakaran, lukisan sedikit lah. Okay, saya tunjuk sekejap lagi bagaimana nak buat. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Okay, itu sedikit sebanyak pengenalan apa yang kita nak buat dalam kelas kita hari ini. Sedikit berbeza lah daripada kelas sebelum ni. Okay. Baik. So, kita rujuk dulu sekejap. Kita lihat dulu buku teks kita, iaitu muka surat 12. Yang ada buku teks fizikal boleh tengok muka surat 12. Subtopik 1.1.4. Ini pada muka surat 12. Kemudian kita sambung muka surat seterusnya, muka surat 13, subtopik 1.1.5. Okey, subtopik 1.1.5 pada muka surat 13. So, dua saja, muka surat 12 dan muka surat 13. Okey, kedua-dua ni kita akan jalan serentak. Sekali sahaja penerangan saya cover untuk dua-dua tajuk ini di samping kita buat projek. Boleh ya? Okey, kalau kamu lihat muka surat 12 ini, kita diminta untuk mereka satu produk. Okey, kita diminta untuk mereka satu produk. Dalam rekaan kita itu, kita mesti gunakan elemen dan prinsip reka bentuk. 7 elemen dan 7 prinsip tadi di dalam rekaan kita. Okey, itu aktiviti yang dicadangkan oleh buku teks. Saya ubah sedikit. Kita mereka cipta juga, tetapi kita bukan buat produk.
sebab dia macam agak susah sikit bila kita tiba-tiba nak buat produk ni. Tapi kita nak cuba mereka cipta hari ini satu buah logo. Kita nak buat logo. Logo yang kita nak buat adalah logo kelas 106. Kamu yang akan buat logo kelas 106 tu. Bagaimana bentuk logo tersebut? Tak tahu lagi. Tak buat lagi. Sekejap lagi kita akan buat. Saya hanya tunjukkan kamu kepada kamu cara-cara dia. Kita nak menggunakan 7 elemen dan 7 prinsip tadi di dalam kamu mereka logo kelas yang bakal kamu buat sekejap lagi. Okey. Okay, relax Jadi sebelum kita start lakar, kita nak fahami sedikit penggunaan elemen dan prinsip reka bentuk ini di dalam saya ambil contoh logo. Okey, kita tak buat produk, kita buat logo. Sebab logo ni senang sikit lah nak faham. Okey, jadi kita nak tengok logo-logo yang popular di sekeliling kita ini. Kita nak lihat apakah, kita nak analisis dia. Apakah elemen yang digunakan di dalam logo-logo tersebut. Tak apa, kita tengok contoh nanti mungkin lebih faham lagi ya. Okey. Di paparan sekarang ni contoh tugasan yang kita nak buat. Okey. Jadi dalam buku tulis kamu sekejap lagi, saya minta kamu sediakan, kalau buku kamu buku kecil, saya minta kamu sediakan 2 helai lah. Macam ni muka surat 1, ni muka surat 2. Okey, ini soalan saya. Kemudian saya nak kamu salin jadual ini. Okey, di sinilah kamu nak lukis logo kamu. Kemudian kita nak penuhkan jadual ini dengan tandakan setiap elemen ini. Sama ada ataupun tiada. Ini kita akan buat sama-sama sekejap lagi. Okey, tapi tugasan kamu inilah. Saya nak bagi gambaran awal. Apa tugasan kita minggu ni? Inilah tugasan kita. Okey. Ada 2 muka surat dekat sini. 1 muka surat lukis logo. 1 muka surat lagi adalah jadual ini yang kamu perlu salin dan penuhkan. So itu sahaja tugasan kita. Kita tengok sekarang ini saya nak terangkan kepada kamu bagaimanakah kita nak kenal pasti elemen-elemen yang digunakan di dalam sebuah rekaan itu. Rekaan yang kita akan gunakan adalah logo terkenal lah yang sering kali kita lihat. Baik, kita tengok contoh-contohnya ya. Nanti mungkin lebih faham lagi. Baik, kita pergi yang pertama. Oh, ni contoh belum lagi. Saya skip dulu sekejap contoh tu. Okey. Kita tengok paparan sekarang ini. Di sini saya tunjukkan gambar logo-logo yang popular lah. Yang saya boleh kumpulkan, ada banyak lagi. Tapi yang ini antara yang sempat saya kumpulkan. Yang sering kali kita lihat. Kita tengok logo-logonya. Macam-macam logo. Logo Adidas ada. Apa ni? Nike. Ni stesen minyak Shell. Okey, apa lagi? BMW. Coca-Cola. Kita tengok yang menarik-menarik. Okey. Sukan Olimpik. Pepsi. Okay. Apa lagi? McDonald. Ya, ada banyak lagi lah kat sini. Ya. Okay. Ini semua adalah logo-logo. Kita pun nak buat logo juga. Jadi setiap logo yang dicipta di sini. Okay. Yang banyak yang terkenal-terkenal ni. Kebanyakannya semua, hampir kesemuanya akan ikut prinsip dan elemen reka bentuk. Cuma kita tak biasa, kita tak faham lah kan, sebab kita tak pernah analisis. Hari ni kita nak analisis, nak melihat setiap satu logo-logo ni. Kita bukanlah setiap satu, kita ambil beberapa contoh, kita nak padankan dia, kita nak kenal pasti elemen dan prinsip reka bentuknya. Okey, tak apa, kita buat satu persatu. Kita tengok dulu ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini contoh saya yang pertama. Saya harap kamu boleh dengar saya dengan jelas. Paparan pun jelas ya. Okey, baik, saya ambil logo yang pertama adalah logo McDonald. Okey, kita tengok logo McDonald. Sangat simple logo McDonald. Dia hanya ada huruf M sahaja. Dia hanya ada huruf M. Okey, begini, sangat popular. Warna merah, warna kuning. Okey, seterusnya kita nak lihat satu persatu analisis logo tersebut. Okey, saya padam dulu ni. Okey.
Okey, kita nak lihat satu persatu. Mungkin ada yang dah terlupa, kita nak tengok lah. Yang pertama, elemen pertama. Apa kita buat? Kita check elemen dekat sebelah sini. Kemudian kita tengok logo ni. Adakah dia mempunyai elemen ini ataupun tidak? Bukan semua logo ini perlu ada ketujuh-tujuh elemen ini. Tak semestinya. Boleh jadi ada satu saja. Boleh jadi ada dua saja. Tapi kita yang analisis, kita yang kenal pasti ada berapa. Sama juga macam prinsip. Tak semestinya ada semua. Dia tak ada betul dan salah. Dia tak semestinya ada semua. Mungkin daripada 7 prinsip ni, dia hanya pakai 3 sahaja. Jadi tugas kita di sini, kita nak analisis dan kenal pasti. Bila kita dah betul-betul faham, barulah kita mudah untuk lukis sekejap lagi. Baik, kita cuba. Yang pertama kita cuba. Yang ini kita buat sekarang ini dalam kelas. Saya bukan minta kamu salin ini. Kamu tak payah salin ini. Ini saya nak kamu lihat saja. Kita sama-sama buat sekarang ini. Okay? Kamu boleh respon saya sekejap lagi menggunakan mic. Ataupun kamu juga boleh respon di chat. Okay? Apabila saya tanya pendapat kamu sekejap lagi. Okay? Ini bukan untuk dibuat di dalam buku tulis. Kita buat aktiviti ni sekarang dekat sini. Okey, kita nak check satu-satu. Adakah kita start dengan elemen dulu? Adakah setiap elemen ini dimiliki oleh logo McDonald ini? Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah elemen garisan. Okey, elemen garisan. Kalau kamu terlupa, saya buka balik elemen garisan kat sini. Kita tengok. Okey. Dia bagi tahu kita garisan ialah cantuman atau sambungan titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, terdapat pelbagai jenis garisan. Jadi pendek kata, okey, di dalam setiap lukisan mestilah ada garisan, betul? Kalau tak ada garisan macam mana nak lukis? So, elemen garisan ini mesti ada dalam setiap rekaan. Tak kisahlah apa bentuk rekaan kamu, tapi elemen ini adalah elemen yang wajib ada. So, kita tandalah betul dekat sini ada elemen garisan. Okey, mesti ada garisan lah. Tak ada garisan macam mana nak lukis Okey, yang pertama. Yang kedua kita lihat iaitu elemen rupa. Apa maksud rupa ini? Okey, kita check balik. Mungkin dah terlupa Kita tengok balik. Elemen rupa, ini dia elemen rupa. Dia kata apa? Rupa ialah hasil hujung garisan dengan permulaannya. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan luar. Itu semua susah nak faham. Yang senang nak faham tengok di sini. Rupa ini mestilah bersifat dua dimensi. Jadi dua dimensi ini macam mana dua dimensi? Dua dimensi ini dia punya lukisannya adalah rata sahaja. Dia hanya ada lebar dan juga tinggi. Ini kita panggil sebagai lukisan dua dimensi. Kalau tiga dimensi, itu bukanlah merupakan elemen rupa. Kalau tiga dimensi, dia adalah bentuk. Kita tengok dulu rupa Jadi, rupa ini, kalau lukisan kita itu dalam bentuk dua dimensi. Kita tengok dulu, kita punya lukisan, ini adalah logo McDonald kita ini, adalah dalam bentuk dua dimensi. Jadi, semestinya, dia ini menggunakan elemen rupa. Okey, dia ni menggunakan elemen rupa. Jadi di sini kita pun tandalah right pada rupa. Okey, di sinilah kita kenal pasti dulu. Sekejap lagi baru kita buat Okey, yang ketiga kita nak tengok bentuk. Apa itu bentuk? Kita check balik bentuk. Bentuk dekat sini. Okey, bentuk saya pergi ringkas saja nak senang faham. Bentuk ini kalau kita punya lukisan itu dalam bentuk tiga dimensi. Tiga dimensi ini macam mana? Tiga dimensi ini macam ni Lukisan dia nampak lebih real lagi. Okey, dia nampak tiga dimensi. Kalau lukisan itu lukisan tiga dimensi, dia menggunakan elemen bentuk. Tengok balik McDonald kita, adakah dia tiga dimensi? Tidak. So, adakah dia gunakan elemen bentuk? Tak guna elemen bentuk. So, di sini kita tandakan pangkah. So, dia tak pakai bentuk. Tekstur. Tekstur ni apa? Kita check balik. Saya laju-laju sedikit. Tekstur. Tekstur ini adalah apabila kita lihat sesuatu lukisan itu. Okay. Dia ada jalinan tampak dengan jalinan sentuh. Jadi sekarang ini kita tengok jalinan sentuh lah. Okay. Jalinan sentuh.
Jalinan tampak tengok, jalinan terhasil secara semula jadi dan buatan manusia dalam bidang reka bentuk. Jalinan dapat menunjukkan kesan rasa, ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakar atau yang sudah siap. Okey, jadi kita kalau jalinan sentuh, kita sentuh objek tu, kita dapat rasa permukaan dia kasar. Kalau jalinan tampak tadi, kita nampak objek tu dia hanya dalam bentuk lukisan tetapi kita nampak dia kasar. Okey, jadi itu tekstur. Adakah kita nampak bentuk yang kasar dekat sini? Dekat McDonald ni? Tak ada. Kita nampak licin saja. So dia tiada tekstur. Okey, yang seterusnya size. Size simple lah. Kalau tengok di sini, size ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Jadi semua objek mestilah ada ukuran, mestilah ada size. So kita punya McDonald ni pun adalah size-nya. Okay, ada size. Warna. Semestinya lah guna warna. Warna merah dan warna kuning. Tetapi kita tengok lebih sedikit. Warna merah dan warna kuning ini warna apa? Kita tengok. Ingat tak lagi? 3 kumpulan warna kita. Ada warna primer, sekunder dan tertier. Jadi logo McDonald hanya menggunakan warna primer. Sebab dia pakai merah dan kuning sahaja. So dia gunakan 2 warna, iaitu warna primer, merah dan kuning. So di sini ada warna. Ruang. Ada tak dia menggunakan ruang? Elemen ruang. Kita tengok elemen ruang dekat sini. Okey. Elemen ruang pun dia ada bagi tahu ruang nyata atau ruang fizikal itu pada objek yang kita nampak, tetapi dalam bentuk lukisan dia panggil ruang ilusi ataupun ruang tampak. Okey, jadi di sini dia ada ruang-ruang kosong lah. Okey, tetapi kalau kita tengok kita punya McDonald tadi, dia tak ada sebarang apa-apa ruang yang kosong dekat sini. Dia hanya ada satu tulisan M dan juga ruangan berwarna merah dekat sini. Jadi kita tengok, adakah ini kita nak panggil sebagai ruang juga? Kita tengok contoh balik. Dia kata apa? Oh, ruang pun ada. Ruang positif, ruang negatif. So, bolehlah kita ambil kira ini sebagai ruang. Dia hanya satu tempat kosong sahaja, dia letak warna merah. So, kita pun tandalah ruang dekat sini. Itu berkaitan dengan elemen. Kita boleh ceklah satu-satu. Nanti bila kita nak buat lukisan pun, kita boleh pilih lah. Kita nak lukis dalam bentuk apa? 2 dimensi ke 3 dimensi? Kalau 2 dimensi, kita pilih rupa. Kalau 3 dimensi, kita pilih bentuk. Okey? Jadi kita laju-laju sikit, saya laju-laju sikit. Kita tengok pula bahagian prinsip. Prinsip ni ada banyak. Keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Satu persatu kita nak tengok. Keseimbangan. Okey. Okey, kawan-kawan yang baru masuk, ini adalah penerangan saya berkenaan dengan tajuk 1.4 dan 1.1.4 dan 1.1.5. Okey, kita belum lagi sampai kepada kita nak buat tugasan. Ini hanyalah saya menerangkan kepada kamu, nak bagi faham, nak bagaimana kita nak isi jadual ini sekejap lagi. Jadual ini kita perlu isi, tapi sekarang ni saya menerangkan saja bagaimanakah cara nak isi jadual berikut. Kita dah selesai untuk lihat bahagian elemen. Sekarang ini kita nak lihat bahagian prinsip pula. Okey, satu persatu prinsip kita nak lihat. Adakah logo McDonald kita ini menggunakan ketujuh-tujuh prinsip reka bentuk di sini. Tengok tak semestinya dia pakai tujuh-tujuh. Jadi kita tengok yang pertama, keseimbangan. Saya rujuk balik keseimbangan dekat sini. Kalau kita terlupa kita tengok. Keseimbangan ada 2. Yang pertama dia panggil simetri, bermaksud kiri dan kanan dia sama. Yang kedua, asimetri, kiri dan kanan dia tak sama. Tengok logo kita, sama tak? Kalau saya buat satu garisan dekat tengah-tengah ni. Okey, kita tengok kanan dan kiri semestinya dia sama kan? So dia adalah keseimbangan simetri. Jadi dia menggunakan konsep keseimbangan ini. Okey, dia mesti pakai. Pengulangan. Macam mana maksud pengulangan? Kita tengok. Pengulangan bermaksud dia susun balik objek yang sama berulang-ulang kali macam ni. Sama dia susun. Ada tak logo kita begitu? Tak ada. So kita bangkah. Kita tak ada pengulangan. Kontras. Ada tak kontras? Apa maksud kontras? Kita cek di bawah ni. Kontras boleh jadi perbezaan yang ketara. Okey?
Jadi perbezaan yang ketara sama ada. Boleh jadi perbezaan tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk, ruang. Jadi dalam kita punya logo tadi ni, perbezaan yang ketara adalah dari segi warna. Warna dia kontras, satu warna merah, satu warna kuning. So kita boleh kata di sini dia mempunyai kontras lah. Okey, kepelbagaian. Kita tengok seterusnya, kepelbagaian. Ada tak kepelbagaian? Kepelbagaian menunjukkan aplikasi menggunakan pelbagai gaya, nilai dan idea. So dalam satu lakaran lukisan logo itu dia ada banyak benda dalam dia. Ada banyak tak benda? Tak ada apa. Ada M saja dekat sini. So kita tak pakai kepelbagaian. Okey, seterusnya kita tengok kesatuan. Kesatuan bermaksud semua elemen bergabung untuk membentuk imej atau idea yang sempurna. Tak ada banyak elemen pun dekat sini. Kita hanya ada satu huruf M ya. Jadi kita tak pakai kesatuan. Keringkasan. Apa maksud dia? Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual dengan lebih ringkas. Paling ringkas lah ni. Hanya huruf M sahaja. Okay? Tetapi cantik. Baik, kita pun tandalah di sini. Ringkas ada. Akhir sekali, harmoni. Kita cek balik harmoni. Dia kata apa? Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Kita tengok satu benda tu, kita nampak dia cantik. Cantik tak? M ni. Simple. Tetapi cantik. Maksud cantik di sini, sekali lihat pun kita boleh ingat logo tersebut. Kita tengok pun kita nampak tenang. Jadi kita boleh kata di sini, logo ini adalah harmoni. So begitulah kita tanda analisis. Kita buat analisis sekarang ini setiap logo. Okey, jadi ini yang kita nak buat nanti sewaktu lukisan kita. Kita sendiri lukis dan kita sendiri yang akan tanda setiap satu ini. Baik, nak bagi lebih faham, kita tengok contoh logo kedua. Okey, kita ada masa panjang lagi. Kita tengok pula logo kedua ini lebih kompleks sedikit. Kita tengok ini adalah logo daripada KFC. Untuk menjimatkan masa, saya dah tanda dah sini ya. Kita tengok sahaja supaya kita boleh laju sedikit. Okey, ada garisan tak? Semestinya ada garisan. Rupa bentuk 2D atau 3D? 2D atau 3D? Kalau 2D bermaksud dia rupa. Ini rupa lah, 2 dimensi. Saya tak tanda pada bentuk sebab dia bukan 3 dimensi. So sini bukan dia. Ada tekstur tak? Tak ada tekstur pangkah. Saiz semestinya ada. Warna hitam, merah, coklat, gelap, coklat, tak light sikit. So warna ada. Ruang, ada tak ruang yang kosong kat sini? Ada ruang kosong belakang ni, nampak merah saja. Ruang kosong. Okey. Keseimbangan. Okey, adakah dia simetri ataupun tidak kalau saya buat garisan dekat sini? Tak simetri kiri dan kanan. Atas dan bawah pun tak simetri. So, lukisan kita ni tak menggunakan konsep keseimbangan. Pengulangan, ada tak objek-objek yang berulang-ulang? Tak ada. Okey, kita tengok. Dia lukis pun dalam bentuk lukisan dia. Kalau kita lihat tadi, rupa lukisan dia rupa ni, dia menggunakan rupa apa? Kita tengok rupa ni tadi, kalau kamu ingat balik, dekat sini kita boleh tentukan lah sebenarnya. Okey. Sekejap saya admit seorang lagi kawan kita baru masuk. Okey, kalau kita tengok balik rupa ni, di sini kita boleh tentukan. Kita ingat rupa tu ada dua. Kalau rupa dia bentuk macam ni, kita panggil rupa geometri kan. Satu lagi adalah rupa organik, betul tak? Ingat tak kita lukis gambar daun? Jadi organik ni macam ni kan. Jadi kita punya KFC ni adalah menggunakan rupa, tetapi rupa organik. Yang di dalam ni sebab dia lukis muka orang. Tetapi di luar ni dia guna rupa geometri. So dia gabungan. Boleh jadi rupa organik dan geometri. Prinsip pula, okey, kita lihat kontras. Mestinya ada kontras. Okey, ada yang warna light, ada warna gelap. Nampak ada 3 warna kat sini dia pakai. So kontras ada. Kepelbagaian, pelbagai lah. Ada yang berbentuk geometri, ada yang lukisan organik. Okey, kesatuan pun dia ada. Jadi dia lukis, dia campur banyak elemen dekat sini. So nampak dia jadi satu logo yang menarik.
Okey, keringkasan. Adakah ni ringkas? Semestinya dia tak ringkas lah. Berbanding McDonald tadi, ini ringkas. Ini bukan ringkas lah. Ini susah nak buat. Okey. Akhir sekali, harmoni. Adakah kita nampak dia cantik dan tenang gambar dia? Yes, gambar dia pun cantik. Logo dia cantik. So, begitulah kita cara nak isi. Kita tengok lagi satu contoh. Kita tengok beberapa contoh supaya kita mudah nak buat lah sekejap lagi. Okey. Ini pula adalah logo Petronas. Okey, saya harap kamu boleh dapat lihat. Kita tengok. Kita tanda. Semestinya ada garisan. Rupa bentuk. Saya tanda rupa sebab dia bentuk dua dimensi. Kalau kamu lihat, adakah dia ini rupa geometri ataupun rupa organik? Sebenarnya dia adalah rupa geometri. Kenapa saya kata rupa geometri? Kita lihat dia ni adalah gabungan beberapa bentuk geometri. Dia gabungkan beberapa bentuk geometri di dalamnya. Okey. Yang pertama, dia buat bulatan, nampak? Dekat atas ni dia sambung dengan segi 3. Dekat hujung ni dia sambung dengan segi 3. Jadi menjadikan bentuk dia seperti logo Petronas ini. Okey, dia sebenarnya hanya menggunakan rupa bentuk geometri, bukan organik pun. Mula-mula dia buat bulat, kemudian dia sambungkan bulat itu dengan sebuah segitiga dekat sini. Kemudian dia sambung lagi satu segitiga dekat sini. Jadilah bentuk Petronas tu. So, sebenarnya kita boleh aja buat gabungan beberapa bentuk rupa. Ini, rupa-rupa ni kita gabungkan. Dia hanya gabung bulatan dengan segitiga je tadi. Dah jadi macam logo Petronas. So, itu pun yang kamu boleh buat. Okey, bentuk. Bentuk ni 3 dimensi semestinya bukan lah. Okey, tekstur pun tiada. Saiz ada, warna ada, ruang ada. Keseimbangan tak seimbang. Okey, kiri dan kanan tak seimbang, atas dan bawah pun tak seimbang. Okey. Kontras, ada kontras lah, ada satu warna hijau yang terang dan juga ruang kosong dekat sini. Okey. Hijau ini pun kalau kita nak lihat, sebenarnya dia ada kategori dia, kan? Apakah warna hijau yang dia gunakan? Semestinya bukan primer. Adakah dia hijau sekunda? Tidak. Hijau dia lain sikit, kan? Hijau yang dia gunakan adalah hijau kuning dekat sini. Jadi warna ini adalah warna tertier gabungan hijau biru dengan hijau kuning. So jadi warna tertier. Okey. Itu sedikit. Kontras ada. Okey, kepelbagaian tak ada, kesatuan tak ada, pengulangan tak ada, keseimbangan tak ada, keringkasan pun tak ringkas. Akhir sekali harmoni lah, logo dia nampak cantik. Okey, saya laju-laju saja sedikit. Okey, ini lebih menarik. Okey, kita tengok. Ini adalah logo Sukan Olimpik. Okey, kita tengok. Nombor 1, garisan semestinya ada. Betul. Rupa bentuk, ada rupa bentuk sebab dia guna 2 dimensi. 2 dimensi yang dia gunakan, organik ke ataupun geometri? Semestinya dia pakai bentuk bulat saja, iaitu bentuk geometri. Bulatan je dia pakai, nampak? Okey. Tekstur tiada. Bentuk bukan. Saiz ada, warna ada. 1, 2, 3, 4, 5 warna ada. Okey. Ruang ada. Warna pun dia pakai warna apa ni? Merah, hijau, kuning, biru. Okey, hitam. Okey, kita tengok warna tadi. Okey. Ini warna-warna dia pakai. Kebanyakannya warna primer. Kemudian dia tambah satu warna hitam. Dan dia ada warna hijau. Hijau adalah warna daripada sekunda satu dia ambil. Okey. Keseimbangan. Seimbang tak kiri dan kanan? Yes, seimbang. Nampak? Saya buat garisan tengah-tengah ni. Kiri dan kanan dia seimbang. Okey. Kiri dan kanan dia seimbang-seimbang. Pengulangan. Ada tak pengulangan? Yes, ada pengulangan. Bentuk yang dia gunakan hanyalah bulatan. Dia ulang balik bulatan. Dia ulang lagi. So, dia hanya menggunakan prinsip pengulangan. Kontras semestinya ada kontras lah. Dia gunakan pelbagai warna. Okey. Pelbagai. Adakah dia pelbagai bentuk dia? Tak pelbagai. Dia satu bentuk je bulatan tetapi dia ulang-ulang. Kesatuan. Dia ambil 1, 2, 3, 4, 5 bulatan. Dia cantumkan. So, dia panggil kesatuan tu. Dia satukan. Daripada 5 bentuk yang sama, dia satukan. Keringkasan. Kita boleh kira ringkas lah. Sebab bentuk dia hanyalah bulatan sahaja yang digabungkan.
Harmoni, cantik tak? Tengok, cantik. Okey, tu harmoni. Baik, tu sedikit. Okey, ni ada satu lagi logo. Saya tengok banyak sikit contoh supaya kamu senang nak buat nanti. Okey. Ini satu lagi contoh logo yang agak popular iaitu aplikasi Telegram. Nampak macam sukar logo ni, tetapi kita cuba analisis dia sebenarnya adalah logo yang sangat ringkas. Yang pertama, ada garisan tak? Mestilah ada garisan. Rupa 2D. So, memanglah rupa, bukan 3D ya. Kalau 3D baru bentuk. Sekarang ni dia 2D saja, dia ada rupa. Rupa kita tengok, dia gunakan rupa apa? Geometri ke organik? Dia gunakan rupa geometri, iaitu segi empat sama sahaja. Cuma dia bagi bulat tepi ni. Okey. Kita lihat lagi. Bentuk tekstur tiada, bentuk tiada, saiz mestinya ada, warna ada warna, ruang ada ruang. Ni ruang tengah-tengah ni ada ruang, sini ada ruang, ni ada ruang. Okey. Keseimbangan, seimbang tak? Seimbang, kiri dan kanan, atas dan bawah, dua-dua seimbang. Pengulangan, ada tak pengulangan? Saya tanda ada. Kenapa? Kamu tengok. Dia ada berapa segi empat? Satu. Kemudian dia ulang lagi. Segi empat kecil sikit. Dua. Nampak? Dia ulang. Tengah-tengah ni dia buat bulatan. Kemudian dia ulang lagi. Bulatan. Kat sini. So dia ada dua segi empat dan juga bulatan. So dia memang pakai pengulangan. Kontras ada tak? Dia gunakan warna dan warna putih. Okay. Kesatuan. Gabungan beberapa kotak. Okay. Beberapa segi empat. Satu. Dua. Oh ni tengah-tengah satu lagi. Tiga. Okay. Segi empat. Digabungkan menjadi logo begini. Okay. Keringkasan. Kita boleh kira ringkas lah ni. Harmoni. Cantik. Kalau dari segi warna. Dia gunakan warna apa? Kita tengok. Dia guna warna apa? Dari segi warna. Dia guna pakai warna biru ungu. Dan juga merah ungu. So dia guna warna tertia dekat sini. Okey. Biru ungu, merah ungu. Dia campur. Okey. Itulah dia bagaimana kita nak buat penandaan dekat sini ya. Sorry lah saya cakap banyak sikit nak bagi kamu faham. Okey, kita tengok satu lagi logo. Adidas. Garisan ada, rupa ada, saiz ada. Ni tak ada, bentuk tak ada, tekstur tak ada. Warna tak ada warna sebab dia pakai warna hitam putih je. Ruang ada banyak ruang kosong kat sini. Dia color warna hitam. Nampak? Keseimbangan. Seimbang tak? Kiri dan kanan? Seimbang. Pengulangan. Dia gunakan objek yang berulang tak? Yes, berulang. Cuba perhatikan betul-betul. Bentuk dia sama je. Satu. Ini bentuk dia. Dia ulang balik. Dua. Dia ulang lagi. Tiga. So, dia menggunakan pengulangan. Okay? Kemudian dia hanya buat garisan kat sini. Dia potong. Garisan. 3 garisan. Jadilah bentuk Adidas seperti ini. Okey, jadi kontras adalah hitam dan putih kontras, kepelbagaian tak pelbagai. Okey, kesatuan gabungan 3 gambar ni tadi menjadi satu. Ringkas kita boleh kira dia ringkas. Harmoni logo dia pun nampak cantik. Okey. Baik, itu dia Adidas. Satu lagi. Saya ambil hanya beberapa logo yang popular. Kita tengok garisan ada. Rupa 2 dimensi ada. Bentuk 3 dimensi tak ada, tekstur tak ada, saiz ada, warna tak ada. Ruang. Oh, ruang ni ada lah kan. Ni ruang lah kira ni tengah-tengah ni. Okay, dia cat warna hitam. So, ruang kita tanda, ruang ada. Keseimbangan, kita tengok seimbang tak? Tak seimbang, tak sama pun kiri dan kanan. Okay. Pengulangan, tak ada benda yang berulang. Satu je lukisan dia. Kontras ada, warna hitam, warna putih. Kepelbagaian, tak pelbagai. Kesatuan tak ada, ringkas. Harmoni, nampak harmoni ataupun tidak. Kamu tengok dia punya lukisan ni. Okey. Kalau kamu rasa dia ni sesuatu yang menarik dan cantik, kita boleh tanda harmoni kat sini. Dia tak ada betul dan tak ada salah ya. Kamu yang tanda sendiri. Okey. Jadi kamu dapat perhatikan setiap logo itu dia boleh jadi ada sikit saja elemen yang dia gunakan ataupun dia guna banyak. Dia tak kisah ya. Tetapi dalam tugasan kita mesti guna sekurang-kurangnya beberapa elemen. Okey, ni satu lagi saya nak tunjukkan perbezaan sedikit. Ini adalah logo permainan Xbox, game konsol Xbox. Kita tengok. Sebab tak banyak logo yang 3 dimensi, ini sahaja yang saya boleh jumpa. Kita lihat ya. Garisan ada. Rupa bentuk. Saya tak tanda rupa bentuk. Yang lain tadi semua saya tanda rupa. Sebab dia lukisan 2 dimensi. Tetapi yang ini adalah 3 dimensi. Kita nampak tak? Nampak dia ni macam terbelah. Sfera ini saja dah 3 dimensi. Kemudian dia belah kat sini, nampak dia terpotong.
So, dia adalah bentuk 3 dimensi. Saya tandalah bentuk 3 dimensi dekat sini. Okay. Tekstur. Ada tak tekstur? Kita nampak dekat sini nampak macam kasar sikit. Kat sini kita dalam ni kita nampak macam licin kan? Kat luar ni kita nampak macam licin. Kat dalam ni kita nampak macam kasar sedikit. So, saya tanda tekstur. Saiz semestinya ada. Warna ada. Kelabu dan hijau. Ruang juga ada. Nampak banyak ruang dekat sini. Seimbang. Seimbanglah sfera. Semestinya seimbang. Pengulangan. Ada tak pengulangan? Saya ambil kira inilah dia ulang. Nampak? Dia ulang. Dia ulang lagi. Okay. So, kita nampak dekat sini ada pengulangan. Kontras juga ada. Warna dia di luar ni kelabu. Di dalam ni hijau. Di dalam ni tengah-tengah ni terang lagi. Kepelbagaian. Okay. Nampak macam simple jugalah. Okay. Kesatuan. Gabungan dia tu. Okay. Keringkasan semestinya dia tak ringkas. Harmoni. Cantik tak? Kita tengok. Okay. Nampak cantik. Jadi kita kata ni harmoni lah di sini. Okay. Saya teruskan saja. Akhir sekali kot. Last. Okay. Ni last. Kita tengok ni adalah logo Android. Kamu tengok dia ada garisan ada. Rupa bentuk ada sebab dia 2 dimensi. Okay. Bukan 3 dimensi. Bukan tekstur. Saiz ada. Warna ada. Okay. Ruang. Rupa nak tanda. Tanda ruang. Ruang pun ada. Dia tanda sini ruang ni. Ruang ni. Ruang kosong dalam tu. Okay. Seimbang. Seimbang. Kiri dan kanan dia sama. Pengulangan. Nampak dia ulang je. Dia lukis dah. Tangan. Dia ulang je. Okay. Keringkasan. Kita boleh kira ringkas lah. Harmoni tak? Okay, tengok. Cantik tak? Cantik. Tanda. Cantik. Okay. Cuma saya nak tunjuk pada kamu. Rupa dia tadi. Dia guna 2 dimensi. 2 dimensi. Kalau kamu perasan. Dia hanya buat gabungan je. Dekat sini. Kotak. Nampak? Kemudian sini dia buat. Begini. Dia ulang balik. Dekat sebelah sini. Kemudian dia ulang balik. Dekat kaki dia. Sama. Dekat sini separuh bulatan dia guna. Okay, buat area sikit, bulat mata. So, saya rasa kalau kita menggunakan rupa pun, kamu pun boleh buat. Bukanlah kena orang yang mahir melukis saja boleh buat. Kita boleh je gunakan yang paling senang. Kita ambil rupa, 2 dimensi, kita ambil geometri. Kemudian kita cuba gabungkan dia. Okay. Baik. Itulah dianya contoh-contoh saya harap kita boleh buat. Seterusnya saya nak tunjuk contoh kepada kamu apa yang kita nak buat sebenarnya. Okay. Di dalam buku tulis kamu, saya nak kamu salin soalan saya ini dengan jadual ini. Yang ini kamu kena salin. Okay. Ini salin. Kemudian muka surat sebelah lagi adalah kita nak lukis. So ada 2 helai. Bila kamu dah siap lukisan nanti, kamu akan ambil gambar 2 helai. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kamu akan send dekat saya. So, saya nampak kamu punya logo dekat sini. Dan saya nampak kamu punya jadual yang kamu dah siap tanda. Apakah elemen yang kamu gunakan? Apakah prinsip yang kamu gunakan? Jangan risau, jangan takut. Dia tak ada salah dan betul. Kamu tanda, kamu pakai garisan. Yes. Kamu nak buat 2 dimensi, tanda rupa. Tak nak buat 3 dimensi, pangkah kat bentuk. Nak buat tekstur, tak nak buat tekstur, pangkah. Saiz mesti ada. Nak buat berwarna, tanda. Kalau tak nak buat warna, nak buat hitam putih, tanda pangkah sahaja. Ruang, biasanya mesti ada ruang. Kemudian tengok logo kamu. Seimbang ataupun tidak. Kalau seimbang, tanda. Dan seterusnya. Mana yang ada, tanda. Mana yang tak ada, pangkah. Okey? Di sini logo kamu. Baik. Untuk bantu kamu buat kerja, tugasan, saya kongsikan beberapa contoh logo. Boleh? Logo-logo ni bukan saya cipta pun, saya ambil referen ataupun rujukan daripada internet. Kamu pun boleh rujuk sendiri, ambil yang mudah-mudah. Bukan saya minta kamu tiru, tidak. Kita ambil sebagai contoh, kita modify lah sikit. Kita ubah suai, kamu ubah suai sedikit, ikut kamu punya kreativiti. Sebagai contoh. Ini hanya contoh ya. Kamu tengok. Okey. Contohnya begini. Inilah kata satu contoh logo yang dah disiap. Yang dah siap. Yang saya dah tanda pun. Okey. Contoh sahaja. Okey. Kamu buat lukisan. Dekat sini. Katakan buat gambar buku lah. Biasalah saya banyak guna sini contoh buku sahaja. Sebab kita nak buat logo kelas kan. Okey. Kamu boleh buat sini. Okey. Jadi gambar buku. Okey, saya lukis begini. Kemudian tulislah kelas kamu.
Kemudian tanda. Nampaklah kat sini saya guna elemen garisan. Saya gunakan bentuk 2 dimensi. So saya tanda rupa. Bentuk tak pakai, tekstur tak pakai, size ada, warna tak ada, saya pakai hitam putih sahaja. Ruang tak ada. Okey. Keseimbangan tak seimbang, kiri dan kanan tak sama. Okey. Pengulangan, saya ulang sahaja buku ni dengan saiz yang berbeza, besar, kecil, kecil sikit. So masih pengulangan. Okey. Kontras, ada kontras lah. Okey. Kepelbagaian, tak pelbagai lah, semua gambar sama saja, buku sahaja. Okey. Kesatuan, ini pilihlah, nampak ada kesatuan. Kalau nampak dia nampak macam dia bercantum tiga-tiga ni membentuk sesuatu yang cantik, okey, kita tanda je kesatuan, boleh tanda, tak ada masalah. Ni bukan ada salah dan betul, kamu yang tanda sendiri. Keringkasan, kamu tengok ringkas ataupun tidak. Kalau kamu rasa dia ringkas, kamu tanda ringkas. Okey. Harmoni, okey, nampak cantik ataupun tidak, tengok je ikut mata kamu, tak ada masalah. Kamu tengok, ni cantik ni saya buat ni, saya nak tanda lah. Okey. Okey, tanda begitu. Okey. Contoh, sebagai contoh saja. Baik. Nak contoh lagi? Saya tunjuk satu lagi contoh. Mungkin bagi idea sikit kepada kamu. Okey, ini contoh yang kedua. Okey. Ini contoh yang kedua. Okey, boleh juga buat begini, okey. Tak ada masalah. Bukan saya minta, saya tunjuk contoh ni bukan saya minta kamu tiru, ubah suai sedikit. Macam mana nak ubah suai, cikgu? Boleh ubah suai. Sebagai contoh tadi yang pertama, buku dia ada 3, dia buat tak sama saiz. Saya buat buku dia ada 2, kan? Saya buat 2 sahaja buku dia. Boleh tak? Boleh, kan? Katakan saya nak ubah suai, boleh ubah suai. Saya buatlah buku dia, kan? Katakan saya tak nak pakai, saya nak pakai 2 biji je buku dia. Saya pakai 2 je. Ubah suai sikit lah. Okay? Tak ada masalah, kamu boleh ubah suai. Okay, sama juga dengan ini. Okay? Jadi mungkin kamu tak nak pakai 3. Dia ada 3 sini. 1, 2, 3. Kamu nak guna 2 sahaja. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu nak tambah lagi 1, 4. Okay? Ubah suai. Dia pakai warna biru, kamu nak pakai warna merah. Okey, ubah suai. Saya bagi contoh ni supaya kamu ada idea sedikit. Kemudian buat. Kamu tak nak buat tulisan dia dekat bawah, kamu nak buat tulisan dia dekat atas. Boleh. Kamu ubah suai lah. Ya? Ubah suai sedikit. Saya bagi idea. Okey, rasa-rasa boleh buat atau nak tengok contoh lagi? Kawan-kawan kita yang ada di sini. Nak tengok contoh lagi ke? Rasa-rasa dah boleh buat? Dah boleh buat. Dah boleh buat rasa-rasa? Nak tengok contoh lagi, cikgu? Ada orang nak tengok contoh lagi. Okey, ada orang nak tengok contoh lagi. Saya try tengok. Ada tak lagi contoh? Sekejap. Okey, sikit lagi. Kita baru jam berapa? Oh, kita baru kita 8.30. Ada lagi masa sikit lagi. Okey. Kita tengok contoh. Bagi kesian kawan-kawan kita nak tengok contoh. Sekejap. Saya cari contoh. Okey, ada. Okey, ni tadi contoh. Okey, ni contoh nombor 2 dah tengok. Ada tak contoh nombor 3? Oh, ada. Ni lagi hebat. Contoh nombor 3. Colorful. Mungkin sukar sedikit nak buat. Tapi masih contoh lah. Saya hanya ambil di dalam Google sahaja. Kamu pun boleh Google. Cari logo-logo yang menarik. Okey. Ini contoh lagi. Modified sedikit. Ubah suai sedikit. Okey, ada tak lagi contoh yang simple-simple sedikit? Oh, ini ada contoh lagi. Nampak? Okey, ini satu lagi contoh. Kamu boleh kamu boleh ubah suai. Sebagai saya tunjuk. Kalau boleh saya tunjukkan contoh ubah suai dekat sini. Ini sesuatu yang menarik saya nak pakai logo ni. Okey, tapi saya tak nak pakai semua. Saya nak pakai sebahagian je. Buku dia ni saya nak ubah sebagai contoh. Boleh tak saya buat begitu? Boleh. Jadi kita cuba modify sikit Kita cuba ubah, tengok saya potong. Okey, Cikgu, ya. yang cikgu tunjuk tu, yang tu semua bentuk 3D kan? Ini semua 2 dimensi. Saya tak cadangkan kamu buat bentuk, saya cadangkan kamu buat rupa. Okey, rupa, maksud rupa adalah 2 dimensi sahaja. Okey? Okey. Kita buat 2 dimensi sahaja. Okey, contoh tadi saya nak tunjuk modify
Okey, saya ubah suai sikit. Saya buat gabungan. Saya nak pakai nama dia dekat bawah ni. Tapi saya buat gambar atas ni lain sikit. Boleh. Kamu ubah suai lah. Kamu lebih kreatif lah saya rasa kan. Okey, dekat sini, kat bawah ni kita nak tulis dia sebagai contoh. Kita nak tulis dia. Boleh saya buat? Oh, tak boleh. Tak boleh nak padam. Okey, tak apa. Okey, jadi kamu ubah suai lah ya. Ikut kreativiti kamu. Kita tengok lagi, ada tak lagi contoh saya? Okey, ini satu lagi contoh. Okey, ini satu lagi contoh yang mungkin akan bantu kamu. Kamu boleh tulislah perkataan dia dekat bawah ni apa-apa. Okey. Ada tak lagi? Oh, ni satu lagi contoh. Okey, mungkin kamu boleh tambah tulisan dekat sini ataupun nak ubah warna dia. Ikut suka kamu lah. Okey. Ini satu lagi contoh. Okey, nak tulis sini. Sini tulislah kelas 106. Okey, sebagai contoh. Okey, ada pelbagai. Satu lagi, ada lagi satu. Okey, ni satu lagi contoh logo yang kamu boleh buat. Okey, di bawah ni tulis kelas 106. Okey, itu antara contoh-contoh. Kemudian kita kenal pastilah. Jadi semua contoh yang saya tunjuk ini adalah menggunakan elemen rupa. Saya tak pakai bentuk. Sebab bentuk ini dia 3 dimensi, kamu akan susah nak lukis. Jadi saya nak kamu pakai rupa 2 dimensi. Kamu boleh guna bentuk geometri, organik ataupun gabungan. Tak ada masalah. Cikgu kalau ambil logo phone, tak kisah logo apa pun boleh. Tetapi kita punya soalan tadi adalah kita cuba untuk cipta logo kelas 106. So adalah ciri-ciri kelas sedikit. Okay, gabungan lah. Mungkin ada buku, ada telefon, ada komputer. Gabung sikit-sikit. Boleh gabungan beberapa. Okay. Okay, ada lagi tak? Okay, habis dah contoh saya. Jadi saya buka untuk soalan sebelum kamu boleh buat sendiri. Saya buka untuk soalan sekarang ini. Boleh on mic untuk tanya soalan atau chat pun boleh. Okey, tugasannya macam ni ya. Okey, ni saya tunjuk contoh ni. Okey. Baik, soalan. Cikgu. Ya. Lepas habis buat kerja punya warna. Okey, warna tadi terpulang kepada kamu. Kalau kamu buat warna, kamu tanda warna dekat sini. Kalau kamu nak buat dia hitam putih, okey boleh. Kamu pangkah dekat warna ni. Tak ada masalah. Kamu yang pilih. So, tugasan kamu hantar kepada saya akan ada 2 keping gambar lah ya. Satu jadual. Yang kedua adalah logo. Okey? 2 muka surat lah pakai. Cikgu, logo Yes. tu dalam satu muka surat lah. Satu muka surat lah. Kalau buku pendek, kamu pakai buku pendek, kamu boleh buat 2 muka surat lah. Satu muka surat buat logo. Satu muka surat lagi saya nak jadual. So, 2 keping gambar. Kalau kamu pakai buku panjang, mungkin kamu boleh bawa atas bawah. Ambil lah gambar. 1 keping gambar bagi saya. Okey. Okey, lain-lain soalan lagi? Cikgu, boleh cakap kerja tak? Hello? Cikgu, Ya. boleh tengok dekat Google tak? Boleh. Saya pun tengok dekat Google. Cumanya saya kata, kita janganlah tiru 100%. Kita ubah suai sedikit. Ubah suai yang kamu confirm buat adalah kamu kena masukkan perkataan kelas 106. Sebab kita nak buat logo untuk kelas 106. Boleh tengok Google, boleh tengok Instagram, boleh tengok Pinterest, boleh guna Canva, boleh pakai apa saja, tak kisah. Okey? Buat satu logo yang menggambarkan kelas kita dan ada nama dia tulis kelas 106. Okey? Lain-lain soalan? Dah siap logo? Isilah kamu punya jadual ni. Tandakan betul atau pangkah.
Okey, jangan risau. Tanda saja. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kamu yang ikut sendiri rekaan kamu. Okey, last soalan. Kawan-kawan? Soalan last? Tiada soalan? Okey, begini saya akan sharekan contoh-contoh ini di dalam kita punya channel Telegram. Di dalam post hari ini saya akan kongsikan contoh-contoh ni, kamu boleh buat rujukan contoh-contoh ni di sana, okey. Sekejap lagi lah, lewat sikit lepas ni saya ada urusan. Sekejap lagi lewat sikit saya akan kongsikan contoh-contoh ni. Kamu juga boleh Google sendiri contoh yang kamu berkenan. Okey, disebabkan tak ada soalan dan nanti boleh tanya saya lanjutlah. Dekat Telegram boleh tanya saya lanjut. Kita selfie dulu ni kawan-kawan yang ada ni. Ada berapa ramai ni? 10-11 orang. Sebelum kita berakhir. Selfie lah dulu sekejap. Tak dengar Syamini. Tak nampak cikgu. Apa yang tak nampak? Tak nampak muka cikgu. Kan cikgu kata selfie tak nampak muka cikgu. Tak nampak muka saya? Tak. Oh, saya share ni kau tak nampak? Sekejap. Mana muka saya? Okey. Nampak. Nampak. Okey. Marilah selfie dulu. Mana kawan-kawan? Tak ada pun, ada kawan-kawan seorang je. Ada Syamini, okey, Irfan ada. Lagi. Oh, aduh, ya Allah. Ada kawan kita ramai. Ingatkan tidur lah tadi. Okay, ready? 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay. Kawan kita belum masuk, Fazana. One more time. 1, 2, Fazana. 1, 2, 3. Okay. Baik. Saya harap kamu boleh selesaikan tugasan. Seperti biasa, masa dia 1 minggu. Pelan-pelan buat. Apa-apa soalan boleh tanya dekat Telegram. Carilah contoh-contoh yang cantik-cantik. Soalan kawan kita tadi, nak guna warna, tak guna warna, tak kisah. Terpulang pada kamu. Kalau guna warna, tandakan pada elemen warna. Tak guna warna, tak payah tanda. Okey, kita sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye.